Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Ustaz pengacara majlis yang saya hormati, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa karya, kepada pegawai-pegawai masjid, kepada tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kemaafan kerana kelewatan sampai sebab terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas. Bermula daripada sebelum terowong lagi sampai ke Cangkat Jering. Saya gerak dari rumah jam 4 petang. Saya sampai di masjid tuan-tuan ni 8.20 minit malam lebih kurang. Jadi tuan-tuan menunggu sekejap je, setengah jam je. Saya menunggu di dalam kejaman. Saya pun tak tahu apa benda sebab jam. Tak tahu sebab apa. Nak kata kereta banyak ke, nak kata aksiden, tak ada aksiden, tak tahu. Jadi saya ni meneka dalam kesamaran. Pasal apa yang menjadi jam? Jadi kita pun tak tahu. Duduk dalam terowong, tak boleh gerak mana. Nak patah balik, tak boleh. Hadap jugalah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Itulah dia keseronokan berjalan di atas muka bumi. Keseronokan berjalan ni tuan-tuan di atas muka bumi ni, dia dapatkan kepada kita pengalaman. Pengalaman. Saya dah berjalan berpuluh-puluh tahun. Patutnya ustaz dah tahu dah jam tak jam. Nak buat macam mana? Sebelum jam tu kita cek dah. Sebelum kita keluar tu kita dah cek jam ke tidak. Cek dah. Dalam masa 10 minit je tuan-tuan jadi merah mula sat ni. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah tahu dah jam ustaz, belilah helikopter. Tak apa, bagi duit insya-Allah. Bagi duit. Ingat helikopter senang Helikopter pun ada masalah dia juga. Masing-masing ada kesenangan dan ada juga masalah dia. Helikopter tak boleh terbang malam pula. Dia ada had pula. Tambah saya ni Tuan Haji, sekolah saya dekat tali api. Lagi tak boleh terbang tuan. Belaga dengan tali api tak pasal. Dia dah kesenangan. Helikopter ni sebelah siang baru boleh. Belah malam ni maklum sajalah. Boleh saya ambil ceramah tempat tuan-tuan naik helikopter. Nak landing tang mana? Jadi tuan-tuan kena buat kubah untuk landing pula dah satu hari pula ni. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Saya duk tengok dalam media sosial macam-macam gambar tentang makhluk-makhluk yang dahulu. Baru ni depa kata ada di Gua Musang jumpa tengkorak manusia, rangka manusia yang puluhan ribu tahun yang lepas. Kita jumpa di Lenggong, Perak Man nama dia. Lenggong, bukan Lenggong. Saya duk dengar dalam radio Juruhebah disebut. Keistimewaan di Lenggong, kita akan, bukan Lenggong, itu lenggang kangkung nama dia. Lenggong. Ada Perak Man yang sangat sempurna dia punya rangka dia. Hari ini keluar pula dalam berita. Orang jumpa tengkorak yang besar, rangka yang besar di Jepun. Tuan-tuan, ada gambar edit, ada yang bukan edit. Ada yang gambar tu dia bagi besar, situ nampak macam patung orang dulu-dulu atau rangka orang dulu-dulu. Tapi ada yang betul. Ada yang betul. Ada juga tuan-tuan yang kita yang kita tengok, yang kita boleh tengok depan mata. Orang tanya saya, ustaz pernah tengok tulang dinosaur? Pernah. Saya pernah tengok di museum di Oxford di London. Tulang dinosaur dia lebih kurang panjang dia besar kita punya masjid ni. Panjang ekor dia, panjang kepala dia, tinggi dia. Tengok dinosaur tu. Tulang dia, rangka dia. Cuma dinosaur ni dia ada di belah-belah negara orang putih.
Belah Kelantan, Penang tak ada pula. Tu yang pelik. Ustaz pernah tengok raksasa hidup? Pernah. Di Jepun. Setiap hari Sabtu 10 pagi. Ultraman nama dia. Tiap minggu terbit raksasa. Kena pangkah saja dengan Ultraman tu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran beberapa ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kita bermusafir, berjalan. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk tengok tempat lain. Seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Muhammad ayat 10. Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim. Allah Ta'ala sebut afalam yasiru fil ard. Adakah mereka itu tidak berjalan di atas muka bumi? Dan tengoklah akibat orang-orang yang sebelum daripada mereka itu, yang engkar kepada Allah Ta'ala, dammarallahu alaihim. Allah hancurkan mereka. Allah berikan kehancuran kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh, Allah Ta'ala tanya kepada kita, kenapa? Apa saya? Afalam. Kenapa engkau tak berjalan? Kenapa mereka tak berjalan? Maknanya perintah berjalan ni, perintah bermusafir, perintah menggembara, menziarah, melawat, itu Allah suruh pada kita. Tuan-tuan menziarah juga, melawat sekolah saya, Al-Barakah. Ya, saya cam cikgu ni melawat saya ni, kemah tuan. Dia pakai baju masuk dalam kemah. Mai ke masjid, sampin masuk dalam. Allah, tuan-tuan. Kemah tu haji kita ni. Dia kata ustaz kemah tu tadika. Ya astagfirullahalazim. Tak apa, lepas ni pasti pula tuan-tuan ni. Baik tuan-tuan yang saya muliakan. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata, saya ni kalau ajak pergi mana pun tak mau. Pergi Mekah mau. Oh tak mau pergi melawat ni. Beijing ke, Wuhan ke, tak mau pergi. Tak mau buat apa tak. Kalau Mekah makcik nak tempat lain tak mau lah. Mau apa. Langkawi pun tak mau. Tak mau lah. Tengok orang duk pakai sepeda buat apa. Tak yang makcik kata pergi tengok orang pakai sepeda tu siapa? Kalau makcik cari orang pakai sepeda di Mekah pun ada. Tak pakai sepeda langsung. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Dia pakai kain ihram tu. Ikat tak betul. Dia balut lagu malam tu terbuka tengah-tengah, tu tutup. Kita duk tabah, duk tengok apa orang tu lah. Kalau makcik cari hak tu, skodeng, hak tu pun jumpa walaupun di Mekah. Tapi kalau kita cari kebesaran Allah, di Batu Ferenggi pun ada, di Langkawi pun ada, di Paris pun ada, di Brisbane pun ada, di Wellington pun ada. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, afalam yasiru fil ard. Adakah kamu tidak berjalan di atas muka bumi? Saya bila berlaku COVID, pandemik. Tuan-tuan ni kalau tengok waktu pandemik, ustaz paling cakap paling banyak saya. Orang kau suka. Saya bercakap. Ustaz Kazim ni mengaji mana? Kelulusan apa? Dia doktor, dia pakar. Saya tak pakar. Saya bukan doktor. Saya pun tak pandai. Saya pun bodoh juga. Tapi saya baca Quran. Quran tu kitab yang paling pandai sekali. Wal Quranil Hakim. Kitab paling bijak Quran. Jadi kalau kita ikut Quran, kita jadi bijak walaupun kita bukan doktor. Tapi kalau kita doktor, tak mau ikut Quran, kita paling bodoh sekali. Walaupun kita PhD. Tapi tak mau ikut Quran, kita paling bodoh. Sebab Allah kata dah, Yasin wal Quranil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang pintar. Demi Al-Quran yang bijak. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Antara benda yang saya sebut waktu itu ialah larangan berjalan. Larangan keluar daripada negara. Larangan tak boleh. Menutup pintu sepadan, tak boleh. Saya kata Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit yang menghalang orang berjalan. Sebab perintah berjalan itu ada di dalam Quran.
Kalau kita baca afalam yasiru fil ard, kenapa kamu tak berjalan di atas muka bumi? Oh, tak boleh jalan, penyakit. Adakah Allah bodoh menciptakan satu penyakit yang menghalang berjalan, sedangkan perintah berjalan tu perintah Allah? Faham ni? Macam tak faham ya? Allah Ta'ala kata, pilah berjalan, pi tengok semua. Tiba-tiba Allah ciptakan satu penyakit, jangan berjalan. Dalam satu masa Allah suruh kita berjalan, dalam masa yang lain pula Allah kata jangan berjalan. Tidakkah dia bercanggah tu? Tak. Bila Allah kata boleh berjalan, ham jalanlah. Allah tak akan datangkan satu benda yang menghalang kita berjalan. Tapi manusia ni kadang-kadang bila kita sebut ayat macam ini, dia tahu apa? Apa ya? Memang saya tak tahu apa, tapi saya tahu kalau kita dah diberitahu, siapa yang beritahu kita? Allah. Allah Ta'ala kata berjalan. Dan akan tercipta macam-macam benda yang membolehkan kita berjalan. Dan tak ada siapa nak halang kita. Ada yang boleh berjalan satu dunia dengan basikal. Tuan-tuan duk tengok orang putih, baik kiri kanan atas belakang bawah semua ada. Mai daripada mana? Mai pada Britain tu, naik basikal sampai ke Penang tu. Panjat Bukit Bendera dengan basikal. Orang naik kereta api, dia dengan basikal. Dahsyat orang tua ni. Ada yang berjalan dalam dunia ni naik krus. Tuan-tuan ni duduk di Penang, pergi Penang Port tu tengok dulu ni krus macam-macam jenis. Krus, Star Krus, Virgin Krus, segala krus. Saya tengok krus yang paling besar dalam dunia, tuan-tuan. Allah. Dalam dunia paling besar. Saya tanya dekat budak dia, berapa ribu pekerja hang? 5,000 pekerja. Pekerja atas kapal tu 5,000. Passenger? Hang terbang, hang belayar dari mana? Dari Jepun pergi Korea, mai Singapura, mai ke Penang, patah balik Singapura, pergi Australia. Masya Allah. Satu kerja hampa ni. Yang hak berjalan daripada Penang, pergi Langkawi, pergi Phuket, pergi Krabi tu pun jenuh duk muntah. Mabuk laut, depa nu daripada Jepun sampai ke Australia. Lah. Pergi Australia buat apa Ustaz? Cari abang jat. Australia. Tak mana faham tak faham sudah. Ada yang berjalan dengan kapal terbang. Allah mudahkan kapal terbang, makin canggih. Tonton tengok pesawat yang paling canggih, first class. Antara yang paling terbaik di dunia, Singapore Airlines, Emirates Airlines. Ini paling canggih dalam dunia ni. Kita duduk atas kapal terbang tu macam hotel. Ada katil, ada peti air, ada tali besen, ada bilik ayak mangah weh. Bilik ayak naik first class ni bukan bilik ayak kita naik kapal terbang ekonomi kelas tu. Hak duk menyala lampu merah hijau. Pintu halus. Tolak jadi 2 lipat, tekan boleh. Mai orang gemuk, masuk tak boleh, keluar tak boleh, sangkut. Mai hak first class ni mak ngah Allah mak ngah hoi. Macam katil rumah berjalan. Tambah murah tak? Murah ya, pergi balik dapat beli rumah sebiji. Allah tuan-tuan. Sebab itu tidak ada benda yang membolehkan manusia terhalang untuk berjalan. Sebab Allah Ta'ala kata, pergi berjalan. Walaupun tempat tu kita tak boleh ubah nak pergi. Di mana tak? Masjid Al-Aqsa. Ada orang pergi. Dalam masjid ni ada orang yang melawat Al-Aqsa. Ada yang tidur depan Masjid Al-Aqsa pada hotel depan tu. Padahal tak boleh pergi pun, pergi juga sampai juga. Ada orang yang bersusah payah nun, pergi ke sampai Everest. Kita kata hang duk pergi buat puan mat tu, naik tangga masjid atas mahan tak larat. Tiba-tiba hang naik Everest, dia kata nak tengok kebesaran Allah. Pergi keras atas tu. Sejuk. Tuan-tuan yang saya muliakan. Allah Ta'ala kata apa? Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dan kamu tengoklah apa yang jadi pada orang-orang yang sebelum daripada kita. Ni dia. Ni tajuk malam ni. Baru nak masuk tajuk. Berkorban atau terkorban. Tak Ustaz, tajuk kita bab korban. Yang Ustaz pergi cerita berjalan tu pasal apa? Kau suka saya?
Saya nak kata apa pun kau suka saya. Siapa suruh panggil saya? Siapa suruh bagi mikrofon? 2 lagi botol, apa masalah saya? Saya nak cerita kau suka saya. Okey. Baik, Allah Ta'ala suruh kita berjalan. Okey. Di mana kita nak start untuk berjalan melihat benda-benda dulu? Tadi saya sebut tidak akan ada satu benda yang boleh menghalang kita untuk berjalan. Baik penyakit ke, baik apa ke, gempa bumi ke apa ke, lepas habis gempa hang berjalan. Tuan-tuan ingat tak gempa bumi di Turki tu? Ingat yang baru ni berlaku tu? Ada tak pelancong Malaysia pergi lepas tu? Ada. Jumpa dengan saya kat KLIA tu. Nak ke mana kak? Ramai ni. Ustaz ambil gambar, Nak ke mana ni? Kami nak ke Turki. Oh, NGO lah ni hantar bantuan. Doa, kami melancong. Lah. Yang kita tahu gempa bumi masa tu di Turki. Mereka pergi melancong. Yang gempa bumi belah lain Ustaz. Kami melancong belah lain. Oh, ingatkah kau nak hantar selimut bantai ke apa ke? Dah nak berjalan. Gempa bumi pun tak menghalang orang tuan. Dulu orang takut penyakit COVID. Orang pergi China direct macam biasa. Tak ada apa. Pergi Wuhan lagi pula. Bangga pula saya dapat kereta hadiah daripada orang Wuhan. Dia bagi kereta besi tu, jenis Peugeot. Berat gila kereta tu tuan. Dia tahu saya ni duk kumpul kereta kecil-kecil. Tu dia nala punya kereta. Dia Ustaz ni hadiah daripada saya. Oh, saya baru balik pada Wuhan Ustaz. Saya tak jauh balik tuan-tuan ni aku pegang ni kena. Ustaz jangan takut ni kelang ni buat di Wuhan ni. Masya Allah. Dalam keadaan tu dia boleh pergi, dia boleh buat balik hadiah kat saya. Ada kereta jenis Peugeot punya. Dia tak menghalang. Nombor 1 saya cakap. Nombor 2, akan ada pelbagai jenis kenderaan yang membolehkan kita berjalan. Daripada basikal, motosikal, karavan, camper van, sampailah kapal terbang. Macam-macam orang akan cipta kenderaan untuk membolehkan kita berjalan. Sekarang ni yang kita berjalan sekarang menggunakan camper van, menggunakan motorhomes. Dalam kereta dia, dalam lori dia, dalam van dia lengkap. Katil, tandas, TV, almari, dapur, singki, semuanya ada. Atas boleh tidur, bawah katil boleh tidur, jalan. Baru ni ada satu datin, dia kata Ustaz boleh tak kami bawa camper van, motorhomes mai landing kat sekolah Ustaz? Boleh tak? Mai. Berapa puluh buah? Dia kata 25 buah. Tak payah sewa hotel Ustaz. Kami bawa berjalan. Berjalan. Oh, senangnya. Lepas tu, masak di situ, makan di situ, tarik awning dia pula, buat keluar kursi, duduk bisa rokok, minum kopi semua. Tak relax. Ramai tak? Saya pun nak rasa tak, motorhome tu lagu mana? Nak rasa juga bilik ayak dalam kereta lagu mana entah ni. Rasa orang duk tengok, wah mana ni. Depa dah beli dah untuk memudahkan penggembaraan. Yang ketiga, Allah Taala kata pi berjalan. Tengok kesan-kesan orang-orang dahulu daripada kamu. Yang ketiga apa maksud? Segala kesan orang dahulu-dahulu tidak akan hancur sampai kiamat. Boleh faham? Takkan hancur mayat Firaun, takkan hancur piramid, takkan hancur istana dia, takkan hancur stadium dia, takkan hancur rumah dia. Kalaulah benda-benda ni hancur, tuan-tuan nak berjalan pergi mana? Orang duk tanya, Ustaz, dia guna apa yang mayat Firaun sampai sekarang tak hancur? Jawapan dia, Allah kata tak hancur. Sebab Allah kata, pergi tengok dia. Summa ba'asna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha. Fanzur. Surah Al-A'raf. Selepas itu kami hantar Musa, kami hantar saudara dia, Harun. Pergi kepada Fir'aun dan geng-geng Fir'aun. Tetapi mereka buat zalim. Kamu pergi tengok apa jadi pada orang buat jahat. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Pergi tengok. Allah kata pergi tengok. Kalau mayat Firaun reput, tu nak tengok apa? Allah Ta'ala tak kata pergi tengok hang tuah. Tak tahu duduk tak mana. Allah Ta'ala tak kata pergi tengok jebat. Tak tahu. Jenuh cari Ustaz, kubur jebat, hang jebat tang mana, hang tuah tang mana. Lah yang duk cari sana. Di Penang ni banyak hang, tahu mai?
Hang pi mana, hang buat apa? Hang leceh lah, hang ni apa propa. Semua Penang ni hang belaka. Mai cari semua ni. Semua dalam masjid ni, semua hang belaka. Yang Allah Ta'ala kata, pi cari Fir'aun. Bila pi cari, Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita pergi Jordan, di Petra, rumah dia dipahat daripada Bukit Bukau. Sampai sekarang ada. Tak akan hancur. Takkan ada gempa bumi yang menghancurkan dia. Pelik tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Petra, naik atas bukit sikit, ada stadium. Macam Greek punya stadium, Roman Catholic punya stadium. Open stadium. Sampai sekarang masih ada. Tuan-tuan pergi ke Petra, tuan-tuan tengok lubang-lubang ni, nampak ada ekor punya lubang ni di gunung di Petra tu. Lubang. Lubang apa tu? Ni rumah Kak Leha, ni rumah Kak Nap, ni rumah Kak Tipah, ni rumah Kak Tipah tertipu. Loh, rumah depa dalam gunung. Yang lubang ni menatang apa pula? Yang ni kubur depa, kubur. Bayangkan tuan-tuan, kubur dalam gunung. Saya duk tengok pula ni menatang apa ni? Ni menatang air. Air untuk depa minum, saluran air naik di atas, buka paip. Subhanallah. Cantiknya Petra dengan warna merun dia, warna merah hati dia. Sampai sekarang masih ada. Tuan-tuan, cuba tengok di Mesir. Yang kita duk tengok mayat Firaun tu yang dah dibuka, buh dalam cermin. Tuan-tuan tak tengok lagi mayat Firaun yang masih belum dibuka dalam keranda dia. Macam kita pergi forensik hospital, bilik mayat peti ais tu, dia simpan peti ais. Di muzium depa pun, mayat Firaun dalam permit tu, dalam keranda dia, masih tak buka lagi sampai sekarang. Yang hak dibuka, yang dipamerkan tu hak di luar. Yang kurus, yang tenganga, yang tangan cekang lagu ni, yang mulut nganga lagu tu, yang tangan macam tu, macam-macam tuan-tuan. Takkan reput. Berlaku tak peperangan di Mesir? Berlaku. Dengan Israel beberapa kali perang. Sampai lah ada tuan-tuan. Tak ada pula mereka tembak muzium tu, rampas awak lari, bakar permit. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala kata, pi tengok. Itu hebatnya ayat Quran. Yang keempat, Allah Ta'ala kata, pi berjalan untuk tengok mereka. Untuk apa? Menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita. Jadi insaf. Kalaulah menziarahi kubur Firaun, menziarahi makam Firaun tu, piramid tu, menziarahi bekas-bekas tinggalan dia, Allah kata pi berjalan tengok depa tu apa jadi kat depa. Takkan kita tak boleh ziarah kubur-kubur orang baik-baik. Faham tak? Kalau kubur orang jahat pun Allah Ta'ala kata pi tengok. Bekas orang hak dia laknat pun Allah kata pi tengok. Takkan bekas orang baik tak boleh pergi tengok. Kubur ulama, kubur para nabi, kubur para salafus soleh, kubur para wali, takkan tak boleh ziarah. Kubur mak hang. Mak hang jahat ha? Pak hang jahat ke? Dah. Pak hang nama apa? On. Kalau Firaun boleh pi, takkan on tak boleh pi. Astagfirullahalazim. Hak jahat nu Firaun, bapa hak on. Takkan tak lepi baca doa. Tak, dia kata tak lepi ke kubur. Jadi nama dia Al-Kuburiyun kata dia. Habis tu Allah sebut dalam Quran ni. Pi tengok depa. Tujuan kau tengok depa tu apa? Bukan sembah depa. Ada tuan-tuan nak sembah mayat Firaun tu? Tak. Tuan-tuan pergi ke Laut Mati. Pergi ke Laut Mati. Saya pergi Laut Mati. Seberang laut, apa nama, Israel. Tengah laut, belah sini Jordan. Saya kata kat Tuan Arab tu, nak bawa aku pergi mana ni? Dia kata kita pergi tengok Laut Mati. Oh.
Kalau tak pergi tak boleh lah. Dia baca ayat Quran kat saya. Dia kata Allah suruh tengok akibat orang buat jahat. Jom. Kita bila sebut Quran, jom. Naik bukit start, turun tu tuan-tuan. Lembah tu turun. Saya kata dekat dia, dalam lembah dia no. Dia kata inilah lembah bumi hak dalam sekali dalam dunia ni. Sebab Allah hempuk depa tu melakukan aktiviti homoseks tu. Liwat jantan dengan jantan tu, Allah hempuk depa tu. Bung bawah sekali. Saya bila start turun tu tuan-tuan, dia tunjuk kat saya tu. Nampak tak patung perempuan tu? Saya tengok. Turun lagi di bawah tu. Tu dia laut. Bila saya turun di laut, saya bayangkan laut tu hodoh. Pantai dia hodoh. Rupanya lawa kat semua. Ada kafe, ada tandah, ada gazebo, ada tempat lepak lah. Saya duk bayangkan hak tempat tu, tempat kena laknat ni tuan-tuan, orang buang sampah situ. Rupanya tempat pelancongan. Tak apa. Dia kata inilah laut mati. Hampir berenang dalam dia, hang tak tenggelam. Tak ada apa benda pun yang hidup dalam dia. Tak ada ikan apa pun. Orang hak terapung, duk terapung. Masa tu saya bau tak sedar. Duk tutup hidung ni. Bau busuk rupa dia. Bekas kena laknat tu bau ni. Yang nombor 2, saya tak duduk lama di situ. Pasal apa? Pasal orang putih. Orang putih, jantan, betina, laki, perempuan, duk pakai sependa saja, duk ambil selut dia tu, duk lumur badan ni. Lumur badan sampai jadi hitam muka satu badan ni. Jalan depan saya pula hitam lagu tu. Tak tengok, Allah. Barang baik pula. Allah, tuan-tuan, sekejap lagi kalau aku tengok dengan aku kena laut mati sekejap lagi kot. Lepas tu dia kata, belilah. Jual pula debu dia, lumpur dia tu, jual pula. Saya tak mau nak apa. Ni bagus untuk kulit. Tak mau kata, jom balik. Tak nak minum lu. Tak payah minum kereta cukup. Tak mau kata. Duk tempat-tempat ni. Tuan-tuan, tempat tu dia laknat tau. Tujuan dia apa? Bukan kita nak membesarkan golongan LGBT. Jangan jadi macam tu. Tengok ni. Umat Nabi Lut Allah hancurkan. Kalau hampa ni lah bukan umat Nabi Muhammad, lama dah Allah terbalik bumi ni. Pasal Allah sayang pada Nabi Muhammad, Allah sayang kita, Allah bagi peluang untuk kita taubat. Kalau tidak jadi macam tu tuan-tuan, apa ada duduk bawah tu. Pi pula ke Mesir pula. Apa buat? Tengok laut Qarun, tasik Qarun. Duduk minum, makan nasi, ikan goreng. Tengok nelayan duk tangkap ikan. Laut ni, tasik ni tengah-tengah darat, tapi ombak. Tuan-tuan pi tasik nu. Empangan kita lah, empangan Batu Ferenggi ke empangan ayak nama apa? Balik pulau ke? Teluk Bahang. Duk tasik lagu tu, kita panggil tasik lah. Mana ada ombak? Yang hak tasik Qarun tengah-tengah darat, ombak macam laut. Ikan pun hidup, masin ayak dia macam ayak laut lah. Hak jenis tu pula. Yang tu saya duduk lama sikit pasal dia jemur nasi. Hak pakai sependa pun tak ada. Makan ikan, ngap-ngap. Baru saya teringat depan aku ni Qarun. Tasik Qarun. Harta yang paling hebat, orang yang kaya Allah hancurkan. Sebab apa Allah hancurkan dia? Sebab Allah Ta'ala kata kepada dia, Allah Ta'ala cerita kepada kita, bila orang tanya kepada Qarun, bagaimana kau boleh kaya? Qarun menjawab, kerana adanya ilmu di sisi aku. Aku kaya ni sebab aku ni pandai.
Allah hancurkan dia lepas itu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan, cuba kita tengok kaum Petra yang saya sebut tadi. Cuba tuan-tuan ingat balik kaum Nabi Lut yang saya sebutkan tadi. Cuba tuan-tuan ingat Qarun yang saya sebutkan tadi. Cuba tuan-tuan ingat Fir'aun yang saya sebutkan tadi. Dan beberapa yang tuan-tuan boleh imagine dalam kepala otak tuan-tuan. Ada orang yang berkorban untuk Fir'aun? Ada orang yang berkorban untuk Qarun, untuk umat Nabi Lut, untuk ni, ada tak? Yang jadi barwa, yang jadi tukang angguk, geleng-geleng, yang sanggup bersusah payah untuk mereka, ada. Yang sanggup menolak Nabi Musa, yang sanggup menolak Nabi Lut, yang sanggup menolak Nabi Syuaib, yang sanggup menolak Nabi Hud, yang sanggup menolak orang-orang yang betul ini, semata-mata mereka berkorban dan taat kepada pemimpin dan ketua mereka, yang kononnya ketua dan pemimpin mereka itulah yang bagi rezeki kepada mereka. Akhirnya mereka pun sama dengan bos mereka, terkorban sekali. Tak paksai-paksai nak ikut bos punya paksai suruh punya paksai, bantah Nabi dan Rasul. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan, ghanap sekali. Dengan bos hang ghanap, dengan hang ghanap sekali. Contoh Ustaz, Fir'aun. Saya tengok kursi dia, tuan-tuan. Singgah sana dia tu. Singgah sana Fir'aun. Diperbuat daripada emas. Kursi kita ni buat pada PVC. Kena pula ustaz ada mengajar tu. Sengguk, patah spring, tuan. Terlentang ustaz tu. Ada setengah ustaz dia tak reti duduk diam. Dia duduk, kita hendaklah ingat. Dia tak tahu, tuan-tuan, mai ustaz lain, bung betul bawah. Saya terkena sekali lah. Kejut kita ni. Saya katakan PA saya hampir ambil duit dalam kereta, hampir beli kedai perabot sekarang juga. Gini dia usung masuk dalam masjid. Oi, tuan. Setengah jatuh kuam masjid dia tak prihatin, tuan. Ustaz tu duduk badan besar, muat ke belakang. Tuan-tuan ingat kursi Fir'aun macam kita? Kursi Fir'aun daripada emas. Tegak emas, bertatahkan berlian apa semua ni. Wow. Masya Allah. Kemudian saya berjalan lagi, saya tengok pula, ni menatang apa pula ni? Kereta kuda Fir'aun. Kereta kuda Fir'aun. Macam mana kereta dia? Ada dua roda, kemudian ada tempat hak letak di atas kuda tu, nama apa tu, kayu tu, tenggala dia tu. Dan Fir'aun dia naik kereta kuda tu, dia berdiri. Dia bawa lagu tu. Dia bukan 4 roda, dia 2 roda berdiri. Kereta kuda ni dia pun jumpa dalam laut. Bawa naik ke darat, bawa dalam muzium. Tuan-tuan buka dalam cerita-cerita Fir'aun, cerita-cerita hikayat para nabi dan rasul. Fir'aun ni dia bawa tentera dia beribu-ribu orang untuk mengejar Nabi Musa dengan umat Bani Israel dia. Di belakang Fir'aun dan tentera, di hadapan laut. Maka Nabi Isa, Allah Ta'ala kata, faqul nadrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, engkau pukul laut. Maka terbelahlah laut. Nabi Musa kata pada umat dia, mari kita seberangi laut. Allah dah tolong kita dari Fir'aun. Lah jalan. Bila daripada jauh, Fir'aun nampak laut terbelah. Tentera di belakang dia pun datang kejar sekali. Berhenti. Fir'aun ni duduk atas kursi roda dah. Kamu tahu tak kenapa laut ni terbelah? Tak tahu. Dia terbelah sebab aku nak lalu. Oh, sudah tuan-tuan. Kan dia kata dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la.
Tuhan nak lalu, tengok dia terbelah untuk kita. Moh kita. Moh kita tuan. Sampai tengah laut, udah tenggelam. Tuan-tuan, yang hak bodoh di belakang tu, dia sanggup tak buat untuk Firaun? Firaun suruh bunuh umat Bani Israel, dia bunuh. Firaun suruh sembah, dia sembah. Firaun suruh hambat Nabi Musa, hambat. Firaun suruh tangkap Nabi Musa, nak tangkap Nabi Musa. Ikut saja saya. Untuk apa? Saya berkorban untuk Tuhan saya. Nama dia apa? Firaun. Akhirnya jom, ramai-ramai masuk. Hore, masuk. Tuan-tuan ingat senang ke berjalan terowong dalam laut? Ingat senang ke? Selama ni laut tiba-tiba buka jadi terowong, boleh pijak pasir dalam dia. Tu dia. Ikan akuarium duk tengok. Ikan tu, nampak tu. Dia tak tahu dia nak mampu tengok tu. Bila sampai tengah-tengah, Allah kata apa? Fa'aghraqna ala Fir'aun. Nampak tak? Fa'aghraqna ala Fir'aun. Maka kami tenggelamkan, kami lemaskan, kami cantumkan laut, dan lemahlah ala Fir'aun. Ala Fir'aun. Habis orang-orang ahli Fir'aun, habis kami matikan. Bukan Fir'aun saja yang Allah hancurkan. Ahli Fir'aun, keluarga dia, pengikut dia, yang selama ini berkorban, tiada tolok bandingnya, tak ada bantah apa-apa dah. Akhirnya kematian mereka sia-sia. Pengorbanan mereka sia-sia. Mati lemah. Dalam riwayat sebut seminggu duduk gelimpang mayat. Hak Firaun tu Allah tahu balik ke dunia, ombak bawa balik. Saya baca satu buku kitab, dia kata ikan tu dia makan setengah hidung Firaun. Sebab tu ada mayat Firaun yang tinggal setengah hidung dia, bahagian bawah. Tuan-tuan yang saya muliakan, apa makna pengorbanan kamu kepada Firaun? Tak ada apa. Kamu berkorban atau terkorban, habis hancur. Sebab itu manusia diberikan akal, diberikan otak, diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Kalau nak berkorban pun hanya untuk Allah, kerana Allah, demi Allah, sebab Allah. Kalau betul aku sanggup, kalau tak betul aku tak sanggup. Jangan jadi membabi buta, tuan-tuan. Kita ni ada Tuhan, kita ada agama. Jangan buat satu-satu benda, berkorban jiwa raga yang tak membantu kita untuk akhirat. Tak membantu kita. Ada orang yang berkorban cinta. Berkorban cinta. Saya isteri orang, Ustaz. So, lama lah pula. Aduh. Saya dah terlanjur. Terlanjur apa? Terlanjur mencintaimu. Saya dah terlanjur dengan suami orang. Akak isteri orang. Dia suami orang. Atau? Dah terlanjur. Kenapa buat? Tak tahu, saya terlalu mencintai dia. Saya sanggup berkorban untuk dia. Saya nak cakap je kepala otak. Tapi sebab saya ustaz, tak boleh sebut kepala otak. Kalau saya bukan ustaz, saya sebut dah kepala otak. Tapi sebab saya bukan ustaz, saya tak boleh sebut. Padahal saya sebut dah. Saya tanya dekat dia, akak korban untuk dia? Ya. Apa akak dapat? Apa yang akak dapat? Akak mengorbankan maruah akak mengorbankan kehormatan akak pada dia demi cinta yang bukan suami akak. Apa akak dapat? Tak dapat apa. Suami tahu dah. Apa dia buat? Dia ceraikan saya. Kemudian saya jumpa dengan laki-laki ni, minta ambil saya, kahwin dengan saya, dia tak nak.
Seferas Ustaz. Nampak? Nasib baik dia tak kata, saya harap Ustaz tolonglah saya. Nasib baik tuan-tuan. Saya pula mengorbankan diri saya pula tuan-tuan. Yang bukan-bukan. Itu isteri orang. Yang anak darah. Awak cinta pada kita tak? Cinta. Awak ingat kita tak? Ingat. Awak sanggup tak korban untuk kita? Sanggup? Janji. Akhir mengandung. Nikah tidak, apa tidak, nak qadi tak ada, isi borang tak ada, apa pun tak ada. Jangan kata isi borang nak menikah, isi form nak masuk hotel pun tak. Dia belasah dalam ladang sawit tu. Korban tuan-tuan. Dalam ladang sawit di balon dah. Hotel tak check in, check out pun tidak. Akhirnya mengandung. Bila mengandung, laki-laki tu lari. Ramai. Mak dah tahu, pak dah tahu, orang kampung dah tahu. Yang paling cepat tahu orang kampung, mengandung. Ya ke? Nampak tu. Kita ni lagi diam waktu menyembang, lagi mengumpat kuat. Kita ni kalau bercakap, lagi diam, lagi kuat mengumpat. Mana ada mereka ni? Nampak? Kalau bising, mana ada ngumpat? Oi, bila balik? Mai tau. Nampak? Tu cara bising tu. Mana ada ngumpat? Mai lah minum lu. Nampak tu? Tu mana ada ngumpat? Ajak minum. Cuba tengok orang ngumpat. Mana ada menikah. Tu dia. Lagi ayung kepala, lagi kuat. Orang mana? Orang tu. Nampak tu? Sedap duduk cerita tu. Hak jantan tu orang tu. Lah, patut lama tak nampak. 2 bulan lepas tu, anak dia pula mengandung. Bila anak dia mengandung, ada tak dia cerita kat kawan dia? Anak aku mengandung. Orang tu. Tobat lah dia nampak tu. Kena ke orang tu dia. Heboh merata ceruk. Cuba tanya pada perempuan yang mengandung tadi. Hang korban tak? Korban? Apa yang hang dapat korban pada jantan tu? Nikah tak mau, lari PKL. Hang tinggal di sini. Yang hang nampak Jabatan Penang. Hang nampak Jabatan Penang. Memanggil-manggil je. Leha. Mailah terjun. Leha. Mailah terjun. Naik motor ES5, berhenti tengah jalan, berhenti. Terjun. Sik baik ada abang bomba dengan abang Grab. Yang nampak dulu Grab. Abang Grab Food Panda ni tuan-tuan, tang mana mu ada mereka. Orang bergaduh, mereka ada aksiden, mereka sampai banjir, mereka sampai babi terlepas tengah jalan, mereka sampai lu hambak babi tu. Oh, kita tak boleh lawan Food Panda, apa Grab Food semua tuan-tuan, berada-berada naik motor ni. Hak warna hijau ada, warna pink ada ni. Mereka selamat dulu. Mereka selamat. Tengok perempuan ni terjun jabatan, dia pun terjun sekali. Tengok-tengok perempuan tu tak jadi bunuh diri. Menyesal pula dah. Pandai berenang pula tu. Hak tak pandai berenang, hak Grab tadi ni. Kita pula nak selamatkan dia lah. Siapa bunuh diri ni? Hang ke dia? Oh, dia tak fikir keselamatan dia, dia fikir orang. Tu pengorbanan dia pula. Jadi tuan-tuan, yang kita duk korban untuk dia, untuk apa? Ni adik-adik anak-anak teruna ni. Gaji 2,000. King 600 sebulan. King. Kereta King. Tak ada kereta King ni ya, maybe. Kena ada, maybe. Dia pun kata kereta yang bukan ni najis. Hawa haratin tak ni. Kita nak beli kereta ni jenuh teriak. Dia kata ni bukan supercar ni. Ini semua kereta najis ni, jangan duk main ni. Setakat Honda pekak ni jangan duk main. Honda pekak dia kata tuan-tuan. Sampai hati saya pakai Honda pekak tu. Dia kata Honda pekak dia hena orang pakai Honda tuan-tuan. Allah, setakat tuan-tuan Wira lagi pekak badak bagaimana Wira ni tuan-tuan. Kalau Honda boleh bagi Honda pekak, Wira pekak badak tuan-tuan. Janganlah hena orang. Dia pakai kanci pun rezeki dia. Dia pakai BMW pun panggil dia. Rezeki dia.
Orang yang betul-betul kaya ni tuan-tuan, kalau dia pakai hak besar pun dia tak hina orang. Dia tak hina. Tahun 2006 datang satu orang kaya. Dia mai sekolah saya masa tu baru buka. Dia tengok berapa ustaz buat sekolah ni. Saya kata tak siap lagi Datuk oi, baru buat dewan. Sebulan 40,000 belanja. Saya kata banyak agaklah, orang miskin lah, orang susah lah, anak yatim lah. Kalau saya bagi sebulan 50,000 kat ustaz, cukup tak? Cukup sangat, alhamdulillah, lega lepas bayar gaji. Lega lah tuan-tuan. Sampai sekarang tak bagi. Sebab tu saya tak pernah mengharap pada orang. Berharap pada Allah. Alhamdulillah, terima kasihlah kalau Datuk bagi, sampai sekarang senyap. Taubatlah orang tak bagi. Saya tak pernah kecewa langsung. Buat apa kecewa? Kalau kita bergantung pada Allah, kita tak kecewa. Yang kecewanya bila bergantung dengan manusia. Banyak kecewa. Berkorban untuk Allah, tak ada apa-apa yang mengecewakan. Tapi berkorban untuk manusia, belum tentu puas hati. Tak apalah, kita cerita. Ustaz, saya nak bawa ustaz jumpa satu orang. Dia nak jumpa ustaz. Boleh? Saya pergi naik kereta saya. Masa tu saya pakai kereta Iswara AES 9271. Sampailah duduk pakai tu. Itu Iswara apa pula? Pekak badak bengong. Sampai sekarang duduk ada. AES 9271, beli tahun 2003. Pi Kuala Lumpur, pi ke hotel, ada kuda besar kat depan. Tu dia kuda apa ni, mah apa ni. Sampai dia kata, Ustaz naik. Kita pergi. Naik kereta besar tuan-tuan. Oh, ya Allah, tak pernah saya naik kereta apa ni, pelik sangat ni Datuk ni. Tutup pintu pun. Oi. Yang kita ni duk pakai pintu vacuum tu bangga habis lah. Siap pesan kat mak jangan tutup kuat. Tak letak. Sekali dia telan sendiri. Mak tok letak ni tuan. Dah kata pintu vacuum, baru beli. Tu pun pergi buat kedai aksesori. Bukan originalnya. Hak ni tuan-tuan, 2006. Saya tengok-tengok. Oi. Jenis apa ni, Cik? Tok, jenis apa ni, Tok? Biasalah, Ustaz. Oh, tak pernah naik. Saya tengok pun tak pernah. Memang, Ustaz, di Malaysia ada 2. Oh. Satu Datuk pakai. Satu saya pakai. Satu lagi, isteri saya pakai. Astaghfirullahaladzim, tuan. Kaya sungguh. Laki bini pakai 2, hak mereka yang pakai. Tak pula dia membangangkan kereta orang lain. Tak pula dia hina kereta orang lain. Ni yang kata kaya, tuan. Yang kata kaya ni dia bukan nak kutuk-kutuk orang. Dia tak tonjol pun yang dia kaya. Hak baru jadi kaya pun belagak. Tu Pi Ramli buat cerita, Alibaba bujang lapuk baru jadi kaya. Tu pun kaya merompak. Pi curi harta perompak. Nyak nyinson mata kaji, semaring seng. Buat balik satu peti tu. Tu pun jadi kaya pasal curi harta orang yang merompak. Bila dah kambur-kambur ni tanah, sekarang aku sudah kaya lah. Kena ubahlah. Batuk pun lain. Berjalan pun lain. Macam beruk lah cara berjalan. Orang kaya yang asal tuan-tuan, relax. Dia tak sombong pun. Qarun kaya, rupa ramai hak belah bawah dia, hak badan tegak-tegak besar ni duk bawa kunci tu. Yang jadi kaya. Berapa banyak tuan-tuan pengorbanan kita untuk manusia, tak ada apa-apa. Tapi yang itulah yang manusia suka korban. Menggadai body, menggadai wang ringgit, menggadai harta, menggadai maruah. Berkorban dia lah, buat yang bukan-bukan, akhirnya dilupakan begitu saja. Tetapi pengorbanan kita untuk Allah, adakah Allah lupa?
Allah tak lupa, tuan-tuan. Allah tak lupa langsung. Malah orang yang berkorban untuk Allah walaupun dia dah mati, hasil pengorbanan dia itu masih hidup di hati manusia yang berfikir. Contohnya apa? Ni masjid ni. Berapa ramai yang korban, bersusah payah daripada masjid lama nak naik masjid baru. Matilah. Tapi hasil dia dinikmati oleh yang masih hidup. Dia yang duduk dalam kubur menikmati pengorbanan dia. Sama ada wakaf dia, sama ada buah fikiran dia, sama ada tenaga dia. Walaupun nama dia tak diberi pun sebagai nama masjid. Dia tanah dia, dia yang usahakan, dia pun tak bubuh pun. Masjid Al-Kazimi, dia tak sebut pun. Yang dia sebut Masjid Umar Al-Khattab. Apa kena mengena Umar Al-Khattab dengan kampung kita ni? Tak. Tapi dia boboh. Dan dia tak kecil hati. Patut buhlah nama saya. Saya yang buat semua apa ni. Apa. Dia tak nak sebut. Dia senyap lagi. Shh. Ini hak saya nak bawa bekal akhirat. Tuan-tuan cuba tengok pengorbanan orang yang berwakaf. Ustaz, masjid ni dana kerajaan Ustaz. Oi, ni kerajaan punya duit. Sekupang pun kami tak keluar duit. Takkan semua kerajaan punya. Ada hak kita punya. Ada, nama dia apa? Quran. Quran yang diwakafkan. Quran yang dimeshafkan. Yang kita wakafkan. Kita korban. Lagi, takkan kerajaan duk bayar bil elektrik kita, bil air kita. Tak, kita bayar. Kita korban. Cari duit, bagi kat bendahari, tolong bayar bil air masjid. Adakah pengorbanan yang kita buat ni sia-sia? Tak. Ustaz, saya ni duit pun tak ada, nak bayar bil apa pun tak ada. Tapi saya tiap-tiap hari, alhamdulillah Ustaz, Allah bagi sihat, tiap-tiap hari saya bang. Saya azan. Cuti? Tak ada cuti Ustaz. Raya apa pun tak ada cuti. Tak balik kampung? Tak. Sebab kampung saya sini. Oh. Isteri? Saya bujang sampai sekarang Ustaz. Tak ada isteri. Pasal apa tak kahwin? Kalau saya kahwin, saya ada kampung mertua. Sehari isteri saya nak ajak balik. Siapa nak bang? Lah, kok situ pula jawab dah. Kenapa abang tak kahwin? Saya takut bila saya kahwin, saya tak boleh bangkit subuh. Elok nak bangkit, isteri tarik. Tidur lah. Tidur pula Ustaz. Sekarang tak ada siapa nak tarik saya bila bangkit subuh Ustaz. Saya korban Ustaz. Yang abang duk azan ni, pengorbanan abang tu Allah balas. Abang lah orang paling handsome di hari kiamat. Kalau orang tanya kita, dalam ramai-ramai kita ni siapa paling segak? Tok Bilal yang duk azan. Tengkuk dia paling panjang sekali. Ustaz, tengkuk panjang lawa. Apa tak lawa pula? Hei Amir kata lawa. Tu tak ingat? Alis matanya lentik, lehernya jinjang. Lupa. Ada leher kemotok tu lawa. Hei Amir tak sebut lagu tu. Dia sebut leher yang jinjang. Leher yang jinjang ni Allah bagi pada Tok Bilal. Yang korban waktu cuti pun masih azan. Pada Tok Siak yang membersihkan masjid, korban dia. Allah Ta'ala bagi keistimewaan pada orang yang membersihkan masjid. Ustaz, kalau masjid ni tak ada duit, nak bayar elektrik, nak bayar aircon, nak bayar allowance, nak bayar kuliah, macam mana Ustaz? Tu kena bijak cari duit. Orang yang bijak kepala otak Ustaz, duk perah kepala ni, macam mana nak cari duit? Nama dia AJK Ustaz. Kalau kami tak korban, gaji tak ada, allowance tak ada, gaji tak ada, allowance tak ada. Yang ada, kena maki saja Ustaz. Jadi AJK ni kena maki. Tengok ni, aircon ada. Apa tak pasang? Apa? Tu hak tukang komplain. Cuba tengok atas kepala hang. Besar kipas, besar. Ada saja, tak pakai. Ni. Tuan-tuan ni kalau ada orang jenis ni di masjid ni, ambil dia gantung kat situ entah. Pusing kipas tu pula. Kerja dia ialah komplain. Dia bukan fikir macam mana jawatan kuasa nak imarah, nak kerja, nak buat. Pengorbanan juga. Adakah pengorbanan ini sia-sia? Tak. Ustaz,
Saya bukan siak, saya bukan bilai, saya bukan orang kaya, saya bukan AJK. Saya nak korban apa untuk masjid, Ustaz? Abang ada duit dalam poket? Ada. Abang buat keluar, pergi bohlan tabung, nampak tak? Tu, AJK tengah duit edar tabung lah. Pandai pula tuan-tuan. Elok saya sebut dia pun edar tabung cantik punya tuan-tuan. Dia pun dia dah rancang ke apa? Jadi saya lancarkan kutipan pengurusan tabung pengimarahan masjid, insya-Allah. Yang ni yang kita korban. Adakah sia-sia tuan-tuan? Tak. Tak. Saya hari apa ceramah di stadium Darul Aman dengan Ustaz apa tu, Ustaz Yaakob Yusra. Dia pun lancarkan dana untuk majlis mencinta Rasul. Saya ni sekupang untuk awak. Duduk dalam kereta. Kereta pula driver jauh parking. Nak bagi apa? Tengok budak-budak tu duduk usung. Kita ni tertanya-tanya. Aku ni jadi macam konduktor bas ke? Konduktor bas tu bahasa tuan-tuan, bahasa kampung saya, kolek bas. Hang kerja apa? Kolek bas. Kolektor. Orang kampung panggil kolek. Konduktor bas ni, dia duduk kat pintu depan. Bila orang tahan nak naik, dia turun. Dia suruh orang naik. Naik. Dia turun. Bila orang dah naik, baru dia naik. Dia duduk kat pintu je. Dia turun lagi bila orang tahan nak naik. Sebelum dia turun, dia suruh orang duduk tengah. Belakang lagi. Naik. Dia tak ke belakang. Kerja dia belakang lagi. Naik. Dia arah je tuan. Saya pun takut jadi macam tu. Saya lancarkan kutipan derma untuk pengurusan surau masjid. Derma tak tak? Saya ni lebih kurang konduktor bas. So saya fikir, kadang-kadang tuan-tuan, ni bukan kata riak ni. Kadang-kadang ada cincin. Saya ada cincin. Cincin ni saya pakai. Cincin ni saya beli di Turki. Tu saya tanyalah harga dia berapa. Saya pun kata, siapa yang beli cincin ni masuk dalam tabung yang diedarkan. Macam tu. Yang saya tak promosi lagi handphone. Saya ada iPhone, siapa nak lelong boleh, yang tu dah tuan. Kalau itulah pengorbanan, kadang-kadang jam tuan-tuan. Jam. Buat keluar jam. Bukan saya riak, saya cerita macam mana bentuk korban tu. Saya kata saya ada jam jenis Tissot, murahnya. Jadi siapa yang nak beli jam saya, mai hak pengurusi masjid, apa nama pegawai pengurusi, siapa nak Tissot? 500, 1000, 2000, hak mana-mana apa masuk tabung masjid. Bukan dapat kat saya. Adakah saya jadi bankrupt tuan-tuan bila saya buat lelong jam untuk tabung masjid? Tuan-tuan ingat senang ada dapat jam Ustaz Kazim? Bolang cermin kat rumah. Adakah saya tak ada jam lepas tu? Tiap hari lahir saya, orang bagi jam. Hari jadi saya 28/11 baru ni, saya dapat 3 jam. Apple Watch, Tissot, satu lagi jenis apa, lupa. Allah ganti tak? Sebab tu saya kata tadi, kalau kita berkorban untuk Tuhan, pengorbanan kita bukan sia-sia. Ada benda lain yang Allah Ta'ala akan ganti pada kita. Ibu-ibu, kalau anak kita tak ingat pengorbanan kita, tak ingat susah payah kita, tak apa bu. 8 anak yang kita lahirkan, 5 anak yang kita belah, 4 orang anak yang kita susukan, Allah ingat, Allah nampak, Allah tak pernah lupa. Walaupun anak lupa pada kita. Terus duduk sedih. Terus sedih tak? Sedih siapa? Tadi ada orang daripada Siam melawat sekolah saya. Satu van, naik van Siam, tak tahu tulis apa. Dia kata ni van mana Siam, main Songkla ke mana ni, main. Satu van main.
main melawat Ustaz Kazim. Malam semalam, orang daripada Kemboja. Hak pagi tadi Siam. Hak malam tadi dari Kemboja tu. Kemboja. Saya kata, baru ni sukan si pergi tengok. Dia kata, dah. Jangan tengok sukan si. Main buat apa ni? Nak ziarah ustaz. Ziarah apa? Nak tengok tangan ustaz. Nak tengok tangan. Saya pun selok tangan saya. Tengok, saya kata tangan okey. Cuma jadi kurih lah, kecil lah tangan ni. Sampai ke lengan ni kecil. Rupanya dia nak tengok parut tangan saya ni. Oh, saya kata parut lah. Ni dia ni. Ni dia parut ni parut. Tak ada lah. Tempat lain takkan nak tunjuk kot, malu ke orang. Dia main dengan isteri dia, tuan-tuan. Saya kata tak apa, saya pergi ke pelekat. Dia selak, tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim. Kalau dia selak tak apa lagi. Hak isteri dia pun main juga nak tengok. Astaghfirullah. Dah kau ai duduk, kau ai malu ke orang. Oh, betul. Kenapa hang susah payah main daripada Kemboja tu? Sebab dia tengok satu ustaz dalam YouTube, dalam TikTok, botak ustaz tu, dia kata Ustaz Kazim membohong lah. Jadi di kampung dia, di tempat dia, ceramah ustaz kami ikut. Orang kenal Ustaz Kazim. Ustaz bila nak main Kemboja? Tak apalah, hang balik dulu lah. Aku di Malaysia pun tak habis ceramah lagi. Dia kata kami semua minat. Kami tengok ustaz ni, ada satu orang tunjuk. Dia kata Ustaz Kazim bohong. Siapa dia kata bohong? Ni ustaz botak ni. Ustaz Kazim tak pergi hospital. Dia tak jumpa doktor. Saya kata macam mana dia tahu saya tak jumpa doktor? Dia kawan saya ke? Dia driver saya ke? Dia PA saya ke? Saya habis doktor dah pergi. Bila dia tengok badan saya ni, dia kata saya percaya. Nanti saya balik kampung, saya nak habaq dekat orang kampung saya, betul. Pergi tunjuk dekat dia pula, result pula doktor, keputusan semua yang kita buat. Dia tak apa. Yang tu saja. Mari ni semata-mata, tuan-tuan, nak tengok yang tu ya. Daripada mana? Kemboja. Tambang, tiket, mai pada tak tahu kampung apa kita pun tak tahu. Semata-mata nak tengok betul tak betul. Oh, ni. Yang kita hari ni depan mata, tak mau tanya betul tak betul. Kita hari ni boleh telefon, kita hari ni boleh tanya, ni betul ke? Tak. Kita hentam, kita kutuk, kita fitnah, tapi tak dapat penjelasan sebenarnya. Dia dari Kemboja, miskin, papa kedana, tuan-tuan, main naik kapal terbang, hanya nak bagi tahu pada orang kampung apa jenis penyakit Ustaz Kazim. Saya kata dekat dia, alhamdulillah, saya sembuh dah. Dengan berkat doa, Allah bagi izin. Dengan berkat pertolongan 15 doktor pakar, Allah bagi izin. Dan yang paling mujarab saya kata, dengan izin saya pi mandi, saya pi berubat di Madinah pada bulan 9 sebelum pilihan raya. Saya duduk 3 hari di Madinah. Saya cari sampai dapat apa yang saya nak. Allah izin, saya dapat. Saya buat 8 kali, saya balik. Pergi ke Mekah buat umrah, saya kata. Saya balik. Alhamdulillah, tak ada luka dah, tak ada berdarah dah, tidak duduk meleleh darah ni. Nak bagi berhenti bleeding tu, kena bubuh bedak sejuk. Kadang-kadang bedak sejuk pun berdarah kak. Pakai mesin motor rumput, topeng tu. Sampai ceramah ni tuan-tuan, pakai topeng mesin rumput. Supaya orang tak nampak berdarah. La elah, alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala. Buat. Adakah kita ni sabar, sakit, sabar, menderita tu sia-sia? Tak. Allah akan bagi yang kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, berkorbanlah untuk Tuhan. Allah bagi kita senang, kita kongsi kesenangan. Apa lagi nak bagi kat masjid, depa dah, masjid lawa dah, duit dah ada dah. Tuan-tuan, masjid bukan berniaga. Kalau kita tak bantu, macam mana depa nak hidup? Saya tahu lah, saya buat sekolah.
Macam-macam benda saya kena fikir, macam-macam benda saya buat. Bila kita ceramah, mereka kata ustaz tu penunggang agama. Ada yang kata pula ustaz tu lepas ceramah, pergi kutip duit. Ustaz penunggang agama. Mereka tak apalah. Mereka tak ceramah. Mereka tak ada budak sekolah. Mereka tak ada bela orang tua. Mereka makan gaji, tak apalah. Macam saya tak makan gaji, ustaz-ustaz lain tak makan gaji. Tapi kami tak pernah nak minta derma. Tuan-tuan pernah dengar saya minta derma? Tak ada. Pasal apa? Pasal kita cari jalan macam mana kita buat korban untuk Allah, Allah akan bagi tolong yang lain. Itu bentuk pengorbanan tu. Yang ni yang saya kata pada anak saya kata pada orang rumah saya. Tadi isteri saya tanya, abang malam ni di mana? Pulau Pinang. Belah sini ke belah pulau? Belah pulau. Abang balik tak malam ni? Tak. Besok abang ada di Kedah. Malam besok abang ada di Batu Kurau. InsyaAllah. Abang tak nak cuti ya? Hari Isnin, hari Agung, hari Ahad cuti. Tak boleh hari Ahad di Batu Kurau. Abang tak nak pergi Pulau Pangkor. Candak sotong. Tak apa, kita beli kat Maidin 2 kilo, kita candat. Tak apa, saja tanya. Dah tahu dah jawapan dia memang tak dapat. Dah tahu dah jawapan dia memang tak dapat. Dah 33 tahun dah macam tu. Nama kata nak berjalan, naik kereta kabel ke, naik kereta api Bukit Bendera ke. 33 tahun saya ceramah, bulan lepas baru sekali saya naik Bukit Bendera. Perak ya amat. Tak tahu naik kereta api tak macam mana naik lah. Saya duduk, tiba-tiba orang main duduk depan saya, duduk pegang saya pakai seluar pendek. Tak tengok barang baik pula. Aduh Allah. Aku nak tengok lagu mana ni? Kita ni buka mata pasal nak tengok panorama tu, tropika lah, Khatul Istiwa lah, hutan-hutan tu. Main tengok hutan lain pula dah. Sudah, saya kata aku ni. Baru saya tahu berapa orang duduk, 13 berdiri. Oh, patutlah pun. Jenis tak reti. Masa balik tuan-tuan tahu lah. Cari gerabak hak bawah sekali, hak menghadap cermin. Begitu tengok baru tahu. Tak ada tengok siapa dah, tengok saya. Orang pula tengok saya. Mampu pergi apa lah aku tengok. Tuan-tuan, tak pernah pergi Bukit Bendera. Dengan anak, tak pernah main dengan anak, tak pernah cuti apa. Pasal apa? Kalau ayah cuti, saat lagi sekolah macam mana? Saat lagi kalau ayah pergi cuti dengan hampa, saat lagi macam mana? Pula bukan boleh macam orang lain cuti seminggu berjalan-jalan je, tak ada. Pasal apa? Korban. Anak korban, isteri korban, suami korban, Allah ganti apa? Allah ganti macam-macam. Pengorbanan kita, saya kata dekat isteri kita, pengorbanan mama tak sia-sia. Jaga anak, besarkan anak, jaga rumah, atap bocor mama tukar. Gas habis mama pikui, pergi ganti baru. Pengorbanan mama tu, Allah balas syurga lah. Amin ya Rabbal. Dah, sudah. Sudah. Jadi kalau mama nak candak sotong, bawa anak-anak pergi candak. Ayah buat kerja. Tuan-tuan, sebab tu ada orang ajak saya menikah. Tiap-tiap bulan ajak menikah, saya pun tak larang, bukan bohong. Hak ajak tu pula 64, 62. Allahu Akbar. Duk tunggu juga 22 tak ada ke? 24 tak ada ke? Hak 64. Dia kata, ustaz, oi, ustaz bimbinglah saya. Saya ni nak mengaji dengan ustaz. Jadi isteri senang. Saya kata, bohong kau, oi. Hak jadi saya duk mengajak ni anak murid saya baca kitab tiap-tiap hari, 4 kitab, 5 kitab sehari di sekolah. Akak jadi anak murid saya, akak boleh jadi pandai. Tapi kalau jadi isteri saya, pernah akak tengok dia main mengaji buka kitab? Tak dia sibuk di rumah. Jumpa pun tak. Dia kak, jadilah anak murid saya. Pilah balik. Tak apa. No balik. Umur 62. Tapi kalau 26, saya ejah.
Dia dan walaupun isteri dia boleh kita dia boleh ya mengaji ni kan. Waktu Ustaz Gatai nama dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan takut untuk korban. Ni nak korban tak lama dah ni. Tuan-tuan tak teringin ke nak korban kambing ke, lembu ke, kerbau ke, unta ke? Pilah korban. Banyak orang dia suka sebut bid'ah. Bid'ah saja. Tahlil bid'ah, talqin bid'ah. Baru ni saya baca talqin pada kawan saya di Kubok. Kawan saya baca talqin, saya baca doa. Depa suruh saya baca talqin, tak payah bagi kawan saya. Talqin tu betul lah untuk si mati tu. Tapi dia tak boleh jawab. Kita boleh cakap, hai Mamat, hai Abdullah, kita boleh cakap. Apabila datang pada kamu dua makhluk, janganlah kamu gentar, kerana mereka juga makhluk Allah seperti kamu. Jawablah dengan lidah yang fasih dan hati yang tenang. Cuba kita jadi mayat dalam kubur. Janganlah kamu takut dan gentar. Kalaulah mayat tu boleh jawab, hang senang cakap, hang duduk atas, mai bawah. Kalau mayat tu boleh cakap, tahu. Kalau dia boleh jawab dengan kita pun lari lah. Dengan tu Hadi pun lari. Tinggal cangkul je. Kita ceramah. Ceramah di sini nama dia khutbah. Ceramah di sini nama dia kuliah. Ceramah di Kubong nama dia talqin. Jadi apa masalah? Hang nak ceramah di mana pun boleh. Saya ceramah atas KL Tower. Atas KL Tower nu saya ceramah tuan. 300 orang mai duduk di atas tu. Dia KL Tower ni bulat, atas tu bulat. Saya duduk belah sini, depa main humun sini. Saya kata, kak oi, kalau boleh separuh pergi duduk belah sana. Pasal apa Ustaz? Kalau duduk belah sini semua, saya takut sengit. Terbalik kita nanya, oh berat entah. Ustaz ni bodoh ke apa? Atas menara pun saya ceramah. Ada Nabi buat? Ada tak Nabi ceramah atas laut? Saya ceramah atas kapal. Nabi tak nak buat. Apakah hukum berceramah di atas krus? Bid'ah. Nabi tak pernah buat. Pasal apa tak atas bid'ah? Ustaz yang mula-mula ceramah atas kapal dalam Malaysia ni, saya, jangan siapa buat klaim dia ustaz yang pertama pula. Tuan-tuan pun tahu, orang yang mula-mula bawa orang Islam satu kapal dalam Malaysia ni 2015, 2016 ni hamba Allah depan ni. Sebab ramai sekarang ni overclaim dia semua. Tak kena tak. Minta Jabatan Agama Penang ni masa itu sama tu. Dapong, sudu, gerpu, pinggan, mangkuk, hayun mai sama. Sama tu di dapur tu. Supaya orang Islam yang makan tu dapat benda yang bersih. Terima kasihlah masa itu Majlis Agama Islam bagi kerjasama. Tulis kat pintu kasino tu, dilarang rombongan Ustaz Kazim, dilarang masuk ke kasino. Tutup kolam renang. Pasal apa? Jadi tempat sembahyang. Pasal apa yang Ustaz berjalan atas kapal tu? Pasal Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan balik rumah, buka dalam Quran bagaimana Allah Ta'ala suruh kita berjalan di atas muka bumi ni, berjalan di atas laut. Allah Ta'ala suruh. Balik tuan-tuan buka tuan-tuan. Bagaimana disuruh kita ni berjalan di atas laut. Tengok kebesaran Allah. Bila saya naik atas kapal tu, saya tengok, terduduk saya tuan-tuan. Saya duduk 4 orang atas dek. Saya, timbalan saya, Ustaz Mokhtar meninggal dah. Anwar pun meninggal dah. 4 orang naik, 2 dah meninggal, tinggal 2 orang tak meninggal. Saya dengan timbalan saya, 2 lagi, Allah panggil lah. Saya bingkah bangun, Ji, tengok laut.
Tengok bintang, tengok laut, tengok kapal kita. Kecilnya kita je, besarnya laut je. Ya Allah, ustaz ni kenapa? Besar macam mana pun hang halus. Saya tengok orang mandi dekat kolam tu, mereka dah tutup dengan jaring. Ji, kita tutup kolam tu, kita bentang sejadah, kita sembahyang berjemaah. Nampak tak tempat mereka konsert tu, kita tutup tempat konsert tu, kita buat pentas untuk buat forum, buat kuliah. Tempat yang kita duduk ni Haji, kita bentang kapet bagi orang sembahyang. Haji kata, okey, jom. Balik pada naik kapal dan pi. Jumpa toki dia, dia tanya saya, ada duit ke? Oh, soalan dia tu. You ada duit ke? Orang Islam ada duit ke? Saya bila kata, hang ada duit? Saya masa tu, dia ni sat lagi. Berapa ringgit? Saya tanya, nak sewa kapal ni berapa ringgit? 4 juta dia kata. Oh, memang tak ada. 4 juta memang tak ada. Ini punya susah nak sewa kapal orang tahu. Masa tu. Atas laut, orang pertama ramai-ramai semayang, bang buat krus, ceramah atas laut. Kapal orang bukan Islam, ada kasino, ada arak, tiba-tiba buat ceramah. Orang maki saya berkapal, betan. Ustaz Kazim bodoh, bawa orang naik kapal kasino. Ustaz Kazim tak boleh pakai, Ustaz Pasik. Semua dia balon tuan-tuan. Tak lama lepas tu saya tengok ustaz yang kata saya Pasik, dia pun bawa orang naik kapal. Hang pun masih menyangkut juga. Last saya buat forum 2018. Saya buat forum 2018 dalam kapal tu. Saya tengok pelak banyak dekat lantai. Pelak banyak kat lantai. Ni pun ni pelak apa? Nak cah handphone ke? Sambil dengar ceramah cah handphone di lantai. Kemudian datang budak Indonesia. Dia tuang ayam kat saya. Saya kata, Mas, ini banyak-banyak pelak. Apa salah? Oh, Datuk tak tahu kah? Tahu apa? Ini kasino. Oh. Habis tu kasino mana? Sudah tutup, sudah bongkar. Habis tu, sekarang sudah bikin surau. Ceramah sini, kasino sudah enggak ada. Oh. Bagus ni. Ini kita punya program setiap bulan ada program membawa orang semayang. Itu kasino pun panas, meletup. Kalaulah saya tak buat hari itu dengan izin Allah, sampai sekarang duk ada kasino tu. Orang duk togok arak duk menari bikini apa semua. Tapi bila kita masuk tuan-tuan, sabar sat, pelan-pelan kita buat. Akhirnya dapat satu kapal yang tak ada kasino, tak ada arak masa itu. Tapi sayang tuan-tuan, 2020 tak ada pelayaran sebab Covid. Saya tanya kawan saya, kapal tu pergi mana sekarang? Ada kat Sweden, mereka buat restoran terapung. Bayangkan tuan-tuan kalau kita, orang Islam, berkorban. Kalau hang tak boleh buat, hang tolong orang buat. Kalau hang tak boleh bercakap, hang tolong dia bercakap. Allah tak akan sia-siakan pengorbanan kita. Yang banyak bagi rendah, bagi jatuh, bagi down. Ni korban yang kita nak buat ni. Buatlah. Tak boleh buat kambing, buat lembu. Tak boleh buat lembu, buat kambing. Tak boleh seekor lembu, kongsi. Tak boleh seekor lembu, buat kambing. Untuk apa? Untuk kita. Supaya pengorbanan yang kita buat ini, Allah akan tengok. Tapi sayang, orang kata ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ustaz semayang tarawih, ya. Ustaz bid'ah. Sebab Ustaz buat selawat. Nabi tak ada selawat. Nabi masa semayang tarawih tak ada selawat. Abang Ustaz bid'ah. Saya pun tak ada selawat masa semayang. Ustaz satu lagi, dah lah bid'ah, bohong pula. Saya semayang di sekolah ustaz malam tadi, dan ustaz memang baca selawat. Saya tak baca selawat masa semayang. Ustaz, saya saksi hidup ustaz. Saya sendiri dengar, saya nampak. Memang sekolah ustaz baca selawat waktu semayang. Saya tak baca waktu semayang. Inilah dia.
Golongan munafik. Dahsyat tuan-tuan. Abang dengar saya selawat Nabi tu bila? Adakah dalam sembahyang atau habis salam? Dah habis salam. Dah habis salam baru saya selawat. Ya, kalau begitu saya tidak berselawat di dalam sembahyang. Saya berselawat di luar sembahyang. So, di mana bid'ahnya? Yang bid'ahnya hang balun tengah sembahyang. Allahu Akbar. Fadlam minallahi ta'ala. Yang tu baru bapak bid'ah. Yang kami selawat ni Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal malikil ma'bud. Itu bukan bid'ah bang. Lepas semayang dah salam, abang nak buat apa pun tak apa selagi tak berdosa. Korek hidung, korek telinga, minum air, tak apa, dah habis semayang. Yang tak bolehnya minum air sambil semayang. Waladdallin, amin. Tu imam duk ikat isap strong. Bismillahirrahmanirrahim, batal semayang. Tapi kalau dah salam, minumlah yang tak apa. Dah ustaz, Nabi pun habis semayang pun dia tak selawat. Abang, benda ni khilaf. Abang kata tak boleh, hak ni kata boleh. Benda tu khilaf. Dua-dua betul bang. Sekarang macam ni lah bang. Macam ni bang. Kita buat yang Nabi buat. Macam mana bang? Kita buat apa yang Nabi buat. Abang, saya soal ni. Subuh tadi abang sembahyang di mana? Saya sembahyang di rumah. Ada tak Nabi sembahyang subuh di rumah? Abang bid'ah. Apa pula? Nabi sembahyang subuh di masjid bang. Walaupun sakit, orang usung Nabi main masjid. Abang tak buat hak Nabi buat. Abang pening kepala duduk di rumah dah. Sembahyang pun tak. Tiba-tiba abang kata, saya ni anti bid'ah. Bang, abang tahun ni korban tak? Tak. Tahun lepas? Tak. Bila abang last korban? 2000, sebelum Covid, 2018. Bang, Nabi Muhammad bila dia korban, Nabi sembelih korban dia sendiri. Bila Nabi habis sembelih, ada lagi baki dia, Nabi suruh Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali sembelih. Soalan saya, 2018 abang buat korban, abang suruh siapa sembelih? Tu imam wakil dia, bid'ah abang. Nabi sembelih sendiri. Pasal apa abang tak sembelih sendiri? Dah Nabi ni baru dia bagi dekat orang lain. Dia dulu buat. Abang pasing awal-awal. Tak kena bang. Jawab Abang sembelih apa ekor? Seekor. Abang korban seekor kambing. Abang tahu tak Nabi Muhammad korban berapa puluh ekor sekali korban? Dia tak pernah buat seekor bang. Abang buat berapa ekor? Seekor. Nabi tak buat seekor bang. Nabi buat banyak. Abang bid'ah. Ustaz jangan cakap macam tu. Habis tu abang sebut kami senang-senang bid'ah. Yang abang tak buat apa yang Nabi buat tu lah bid'ah. Sebab itu saya tak boleh kata bid'ah pada abang. Sebab dalam agama kita ada wajib, dalam agama kita ada haram, dalam agama kita ada harus, dalam agama kita ada sunat, dalam agama kita ada makruh. Sebab tu saya tak kata haram abang tak sembelih korban sendiri. Harus abang menyuruh tu imam sembelih untuk abang. Sebab tu saya tak kata abang ni berdosa pergi sembahyang subuh di rumah, tak sembahyang subuh berdosa abang. Sebab hukum dia fardu kifayah. Bila dah ada orang lain sembahyang di masjid, abang tak payah pun tak apa dah. Saya boleh cakap bid'ah abang. Saya tak boleh cakap macam tu bang. Padahal kalau saya jadi abang, saya boleh cakap. Tapi kita ni ada hukum bang. Begitulah dengan perbuatan-perbuatan talqin, perbuatan dengan kunut, perbuatan dengan ni. Dia ada hukum harus, dia ada hukum sunat, dia ada hukum. Janganlah terus membida'ahkan abang. Cubalah jadi hormat pada orang. Tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah tuan-tuan berkorbanlah untuk agama, untuk Tuhan.
Jangan kisah dengan sakit, jangan kisah dengan miskin, jangan kisah dengan sibuk. Fattaqullah mastata'tum. Ikutlah keupayaan tuan-tuan. Pengorbanan tuan-tuan tidak akan sia-sia. Mudah-mudahan bila kita masuk dalam kubur nanti, ada benda. Bila sampai di hari kiamat, ada benda yang kita buat yang boleh saksi di hadapan Allah bahawa kita pernah berkorban untuk Islam. Jangan sampai langsung tak ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk agama kita. Jadi tuan-tuan, lah saya datang ke masjid ni kira-kira 12 tahun yang lepas. Jadi kalau nak jemput balik 12 tahun akan datang, insya-Allah kita cerita bab hak lain pula tuan-tuan. Wallahu a'lam. Terima kasih seluruh ahli jawatan kuasa, segala pegawai, terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.